Bayangkan, saya baru 1 hari saya muntahkan balik. Saya terkejut, kenapa masin sangat air pipe ni? Dan mungkin orang yang sangat skeptikal akan merasakan, kau tak sayang ke suami kau? Kau baru kehilangan suami, tapi kau habis edah kau terus kahwin. Dengan muka yang tak puas hati, dia pandang Finas. It's haram, sister. Semua wartawan kena neutral. Dia sebenarnya isu Palestin ni selaku seorang individu tu, dia memang tak hadir sebelum menjadi seorang pengamal media. Biar I cerita sikit latar belakang macam mana I boleh mencintai Palestin ni sebelum I memberitahu, menceritakan, berkongsi dengan you all pengalaman yang paling tak boleh lupakan. Okey, dia bermula begini. Kisah cinta Finas Yunos FY dengan Palestin ni bermula apabila saya seorang pengamal media Ayus. Bila selaku seorang pengamal media ni, setiap hari kita terpaksa membuat story luar negara. So bila kita buat story luar negara, kita selalu akan terfikir, betul ke apa yang media barat ni laporkan terhadap saudara Islam kita di Palestin, dan benarkah mereka ini militan? Benarkah itu? Benarkah ini? Jadi bila pelbagai persoalan ini tidak mampu dijawab menerusi perkongsian dan penulisan yang kita baca daripada laporan berita antarabangsa, membuatkan naluri ingin tahu tu lebih membuat-buat. Membuatkan saya rasa macam aku kena pergi juga Palestin untuk aku dapat tahu, untuk aku faham, untuk aku memaknai sebenarnya perjuangan Palestin ini dalam kalangan rakyat Palestin dan aktivis-aktivis yang pro-Palestin. Tapi waktu 2006 ketika itu, saya baru berusia 21 tahun, masih lagi mentah tentang sejarah Palestin. Dan waktu tu pun sebenarnya isu Palestin masih lagi belum boom. Macam lepas Taufan Al-Aqsa ni kita tahulah Hamas mendunia. Kita dapat lihat satu dunia pro-Palestin. Walaupun pemimpin tidak membuat apa-apa tindakan, tapi kita tahu jelas satu dunia bersama rakyat Palestin. Itu fakta. Namun pada 2006, saya berusia 21 tahun sebagai seorang wartawan yang sangat mentah, junior, memproses story luar negara, story Palestin, menerusi keyboard di office sahaja, membuatkan saya rasa, okey, aku kena pergi juga ni. Niat tu dah start datang. Allah dah start suntik rasa aku kena pergi Gaza, aku kena pergi Palestin by hook by crook untuk aku faham apa sebenarnya berlaku di sana. So bila ada rasa tu, 4 tahun lah kita menyimpan rasa nak pergi. Tapi kita lihat orang lain yang pergi. Kita tak berpeluang untuk pergi. Tapi it's okay, kita tahu Allah knows best, Allah the best planner. Pasti ada sebab kenapa dia tak meletakkan kita di situ. Dan saya melihat ia mempersiapkan saya sebagai seorang wartawan yang berkualiti jika turun ke zon konflik lah, ke negara perang. Jadi kawan lain pergi sehinggalah saya berhijrah ke TV Al-Hijrah, dan ketika itu pada 2012 satu NGO yang menawarkan untuk saya pergi selaku pengamal media untuk membuat liputan after war lah, waktu tu perang 2012. Dan itulah sebenarnya cinta pandang pertama orang cakap sebaik kaki menjejakkan di bumi penuh berkat, iaitu di Gaza, Palestin, tidak lagi toleh belakang lah. Ayat pertama yang memberi kesan kepada saya adalah selamat datang ke tanah airmu, sister, daripada seorang brother di Gaza. Dan sebelum itu lagi, perasaan rasa simpati, belum lagi cinta, tapi simpati dan penuh kecewa terhadap jiran di Palestin itu sudah wujud kerana kesusahan yang nak masuk ke dalam Gaza pada tahun 2012, yang mana kita tahu ada lebih kurang 12 ke 13 checkpoint tentera, dan setiap checkpoint itu mereka meminta wang untuk setiap PAX ataupun kepala yang mahu masuk ke Gaza. Dan kita tak boleh nafikan NGO yang masuk ke Gaza tahu segala perkara ini, dan mereka terpaksa melalui ini demi membantu rakyat Palestin di dalam sana. Jadi bila kita terpaksa membayar, daripada itu saya nampak di mana peranan seorang jiran dalam membantu saudaranya yang sedang ditindas udara, laut, darat. Jadi di situ saya lihat, ya Allah, kesiannya Palestin ni, nak dapatkan kau pun susah, dan jiran di sebelah tu bukanlah
non-Muslim, Muslim. Jadi di Paris tu saya dah nampak kesusahan rakyat Palestin. Jadi bila dah masuk tu, menjejakkan kaki, disambut selamat datang ke tanah airmu, sister. Itu yang menyentap hati saya lah. Bila saya kata, di mana aku selama ni, di saat brother ini menyatakan, ini tanah air kau, ke tanah airmu. Tapi di mana aku selama ni? Pada tu usia saya lebih kurang 24-25 tahun. 25 tahun. Jadi di mana aku selama 25 tahun ini? Cerita-cerita Palestin ni tidak pernah sampai ke corong, ke telinga kita untuk kita betul-betul memaknai sebagaimana kita memaknai perjuangan kemerdekaan di negara kita. So kita terlupa sebenarnya selama ni sebagai seorang Muslim, kita ada sebuah lagi tanah air yang perlu kita bantu untuk dimerdekakan sebagai seorang Muslim. Jadi bila dia kata begitu, saya sangat kesal, saya sangat sedih dengan diri saya sangat malu dengan diri saya, di mana aku keep on mempersoalkan, di mana aku dalam mempersoalkan itu pula, kami sampai pada waktu maghrib. Pada waktu maghrib, dalam bas, memang dah gelap di Gaza. Ini memang antara perkara yang saya cerita kat Yus ni, yang perkara yang sangat segar dalam ingatan saya. Waktu saya berceritakan pada Yus ni pun seakan saya sedang membawa saya ke sana pada 2012. Yang mana pada waktu maghrib, saya bertanyakan kepada brother dalam bas ni, on the way nak ke hotel kami. Nama je lah hotel, tapi bukan hotel lah. Dia lebih kurang bilik yang penuh dengan kesan-kesan bom dan tembakan. Jadi saya tanya dengan brother tu, brother, kenapa di kawasan sana tu terang benderang, di sini gelap gelita? Lepas tu dia beritahu saya, Finas, sister, di situlah wilayah jajahan laknatullah Israel. Yang kita lalui ini adalah Gaza. Gaza ini waktu kita hadir ini, saat ini ditakbir oleh Hamas. Yang mana pada 2005-2006 Zionis telah keluar daripada Hamas disebabkan tidak mampu lagi bertahan lah dengan serangan yang dilakukan oleh Hamas dalam Gaza itu sendiri, membuatkan mereka asyik mati, maka mereka mengundurkan diri dan kembali kepada di tebing barat. Jadi dia kata di situlah anda lihat limpahan cahaya itu, terang benderang itu adalah wilayah jajahan Israel laknatullah. Di sini sekatan elektrik. Jika anda nampak bergelap ini, inilah catuan elektrik yang kami terima selama ini sejak 1948. So, bila saya dapat tahu bahawa sebenarnya di Gaza ni, Yus, mereka hidup satu hari dengan 6 ke 7 jam je elektrik yang dijana oleh diorang punya kuasa, jana kuasa lah. Selebihnya dengan dibantu oleh generator. Kalau kita lihat segala market, shopping mall, bangunan besar-besar, majoritinya dibangunkan oleh kuasa generator. Dan anda boleh bayangkan tak, macam kita ni dilimpahi dengan kemewahan bekalan elektrik, cantiknya set kita pada hari ini dibantu oleh elektrik. Di sana mereka tak dapat kemewahan itu. 6 jam dia boleh guna kuasa elektrik. Selebihnya kalau diorang miskin, tak mampu beli generator, bergelap lah. Dan sebab itulah mereka beli menggunakan teknologi solar lah. Itu satu. Lepas tu check in di Hotel Komodo, nama hotel tu. Berhadapan dengan lautan Mediterranean. Memang subhanallah, cantik Yus, memang cantik. Tapi biliknya penuh dengan kesan-kesan pengeboman dan juga bullet, peluru. Waktu pagi saya bangun Yus, gosok gigi, terkejut saya bila berkumur dengan air garam. Saya macam, kenapa ni air garam? Baru ingat, aku berada di zon konflik. Aku berada di sebuah wilayah, di sebuah semenanjung yang mana dikenakan sekatan daripada pelbagai sudut. Yang mana hak asasinya dinafikan. Iaitu air yang saya sedang berkumur itu adalah air laut Mediterranean. Dan kita tahu, segala proses tapisan air itu telah dibom, telah dirosakkan setiap kali perang oleh Zionis laknatullah. Jadi itulah, bayangkan, saya baru satu hari saya muntahkan balik. Saya terkejut, kenapa masin sangat air pipe ni. So sejak daripada itu saya terpaksa bawa masuk air mineral untuk memberus gigi ataupun mandi. Bayangkan shampoo rambut jadi kejung sebab air ni air laut bila kita bilas. So sejak pada itu masuk pakai air mineral. Tapi sampai bila? Saya duduk seminggu, bolehlah. Mereka berpuluh tahun di situ. Bayangkan kehidupan mereka. Dinafikan hak air
Ini di Gaza, belum kita cakap di awal perang dahulu, di awal penjajahan haram dulu. Air rakyat Palestin di tebing barat, di wilayah, di semua kawasan Nablus, Jenin, semua tu hak mereka, namun dirompak oleh Zionis, malah dah dirompak, dijual balik kepada rakyat Palestin. Ini antara kezaliman penindasan yang dilakukan oleh Zionis, yang mana pemimpin Islam tutup mata, pemimpin barat apatah lagi, dan kita masyarakat dunia Muslim khususnya memekakkan telinga, menutup mata dan tidak membuat apa-apa. Di mana kita selama ini? So itu yang membuatkan peristiwa-peristiwa ini membuatkan saya rasa di mana kita selama ini? Airnya dinafikan. Jadi itu perkara kedua. Elektrik dinafikan. Air dinafikan. Pengangguran, Yus. Pengangguran sangat teruk di Gaza. Di Gaza anak muda bersiap. Tapi tak pergi kerja, tak ada kerja. Tapi memang mereka bersiap. Sebab tu Yus, di Gaza mengikut populasinya, Gaza adalah sebuah kawasan yang mengikut populasi yang mana rakyatnya memegang PhD tertinggi di dunia. Ya, sebab tu kita nampak setiap kali perang, apa yang Zionis akan buat, bunuh semua ilmuwan, agamawan dan mereka yang bijak pandai ini. Sebab mereka inilah yang menghasilkan semua teknologi. You tengok pada sepanjang 7 Oktober 2023, selepas 7 Oktober dan sehingga kepada hari ini saat kita membicarakan isu ni. Dari mana datangnya internet yang sekejap ada, sekejap tak ada? Zionis tanpa lelah, almost every day cuba menghancurkan bekalan ataupun akses internet di Gaza. Namun, siapa yang menyambung balik? Waktu awal-awal tu semua ingat Elon Musk. Tapi dia menafikan, bukan saya. Siapa? Maksudnya rakyat Gaza yang kerja di dalam telco di dalam Gaza. Yang bijak pandai, yang tahu, yang sudah arif bagaimana untuk mendapatkan kembali akses internet walaupun telah dibom mengikut kelengkapan yang serbi sangat terhad. Jadi di situlah kita nampak yang menterjemahkan bahawa Allah punya perancangan tu sangat cantik. It's okay, hamba-ku di Palestin, kau tak dapat kerja tapi aku bagi kau untuk fokus belajar segala perkara tentang teknologi-teknologi ini agar bila sesuatu berlaku, engkau sendiri yang akan bangunkan negara engkau. Dan kebanyakan daripada mereka bila keluar ke negara-negara lain akan pulang menabur bakti di dalam Palestin ataupun di dalam Gaza. Jadi daripada situ saya nampak Allahu Akbar, dinafikan kerjayanya, kadar pengangguran yang sangat tinggi. Yang keempat, Yus, adalah daripada sudut akhlaknya. Akhlaknya saya suka nak pecahkan daripada sudut seorang ibu, seorang wanita dan seorang remaja. Saya nak ceritakan daripada sudut seorang wanita tua. Waktu saya datang ke Gaza pada 2012, Yus, saya nak interview seorang wanita tua. Saya ada gambar bersama dia. Waktu dia tahu yang kami dari Malaysia, wartawan daripada Malaysia, dari Malaysia nak interview dia, kami ketuk pintu rumah dia dan dia merupakan seorang pelarian yang dari tebing barat. Saya dah lupa nama kampung dia di tebing barat, tapi dia memang daripada seorang pelarian dan duduk di Gaza, mencari perlindungan di Gaza dan duduk dalam kamp pelarian. Tak silap saya kamp pelarian Jabalia. Jadi di situ dia tahu kami seorang wartawan. Dia bawakan kunci dan geran rumah dia kepada kami. Dia kata, anakku, ini kunci dan geran tanah aku yang di tebing barat. Namun, aku tahu kau seorang wartawan. Aku nak kau ceritakan pada dunia betapa aku dinafikan hak aku sebagai tuan tanah di tanah air aku sendiri. Aku dihalau keluar. Dia tunjukkan kunci tu lebih kurang tinggi ni, dah berkarat. Dia tunjukkan geran tanah dalam bahasa Arab, itu tanah dia. Namun dia dihalau keluar. Yus, bayangkan Yus, kalau kita di Malaysia ni orang buat macam tu, Yus rasa macam mana? Kan? Jadi, daripada tu saya nampak satu persatu Allah tunjuk. Yang itu baru dia kata betapa dia sabarnya menjadi pelarian, duduk di situ, menghadapi segala, membina kehidupan di kamp pelarian yang sangat sempit, yang dengan serba-serbi tak cukup, namun masih gigih mempertahankan tanah air. Kita bercakap pula daripada sudut seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak, namun 3-3 telah syahid.
Saya tanyakan kepada ibu ini, Umi, kau telah kehilangan 3 orang anak kau. Ketiga-tiganya kau infakkan untuk pembebasan Palestin. Ketiga-tiga ini adalah pejuang Al-Qassam. Dan saya tanyakan kepada dia, jika engkau mempunyai seorang anak, adakah engkau akan memberikan lagi anak kau? Sebab kau telah kehilangan ketiga-tiganya. Dia kata, wahai anakku, seandainya aku punya lagi anak, aku pasti akan memberikan anak aku. Aku infakkan tubuh badan anak aku untuk wa imam mereka syahid sekalipun selagi Palestin tidak dibebaskan. So, nampak tak Yus, wanita di Gaza ni, di Palestin ni, kalau kita di Malaysia hilang seorang anak pun kita dah rasa Masya Allah, sakitnya. Ini hilang 3 orang anak. Malah kalau ada anak yang seterusnya pun, tak apa, demi tanah air aku lakukan. Lillahi ta'ala. So, di situ hati seorang ibu, seorang wanita pula, Yus. Ini memang sangat memberi kesan kepada saya selaku seorang wanita dan isteri. Baru kehilangan suami, habis edah, terus kahwin lain, Yus. Daripada situ saya melihat, ya Allah, mana kekuatan kau dapat? Dan mungkin orang yang sangat skeptikal akan merasakan, kau tak sayang ke suami kau? Kau baru kehilangan suami, tapi kau habis edah kau terus kahwin. Tapi mereka terpaksa mengetepikan rasa sedih, mengetepikan rasa duka, mengetepikan rasa rindu pada suami yang syahid itu demi berkahwin dengan lelaki lain. Demi untuk apa, Yus? Melahirkan lebih ramai mujahid dan mujahidah yang bakal membebaskan Palestin. So, dekat situ saya salute habis dengan wanita Palestin, Yus. Saya rasa itu sangat satu self reminder, satu muhasabah diri yang membuatkan, ya Allah, aku tak akan dapat cerita ni kalau aku kekal duduk di Malaysia. Itu isteri di Palestin. Now kita bercakap tentang pemuda, syabab dia. Ini saya suka nak menyentuh. Saya sering menyebut nama ini, Muhammad Abu Aun. Muhammad ni dia adalah penterjemah saya pada 2012 waktu saya ke Gaza. Muhammad ni dibagi yang membuatkan saya first kali lah ayat dia yang menampar diri saya waktu 2012 tu. Kita ni orang Malaysia kalau nak ice breaking tu kita akan bertanyakan soalan-soalan santai seperti ketika itu saya tanyakan dia waktu tu saya rasa baru 19-20. Saya tanyakan kepada dia, Muhammad, kamu mesti ada girlfriend kan? Itu adalah satu kenyataan biasa untuk orang Malaysia, untuk kita ice breaking kan. Tapi dia pandang saya dengan muka yang tak puas hati. Dia pandang, Finas, it's haram, sister. Masya Allah. Waktu tu malu pun ada. Segan pun jangan cakap lah. So saya Masya Allah, aku ni salah cakap ke kan? So itu satu. Dia kata tiada boyfriend, girlfriend, tiada apa semua selain nikah. So itu satu perkara. And then yang keduanya, satu lagi situasi di mana saya mencari dia. Saya nak interview ni seorang Pak Arab ni. So saya mencari dia, mana Muhammad ni kan? Tapi saya nampak dia jalan di hujung jalan sana. Lepas tu di sebalik motor tu saya nampak dia terus solat di tanah biasalah. So saya tanya dengan dia, Muhammad, aku nampak kau solat, bila kau ambil wuduk? Lepas tu dia kata dengan saya, ayat kedua dia yang membuatkan saya tertampar. Dia mengata, Finas, kami ni penduduk di wilayah, di kawasan perang yang pada bila-bila masa kami akan syahid, kami akan dibunuh, dibom. So menjaga wuduk itu adalah satu keperluan yang perlu kami buat. So memang kami di sini akan cuba sentiasa habis baik untuk menjaga wuduk bagi setiap masa. Allahu Akbar. Dan Muhammad ini juga, di kes ini jugalah yang, situasi ini jugalah yang membuatkan mengajar diri saya, dan saya cuba praktis sehingga ke hari ini untuk menjaga wuduk. Dan kita tahu, ini semua orang pernah dengar cerita ini, di mana wanita-wanita di Gaza, mereka bila waktu perang, mereka akan tidur dalam keadaan menutup aurat secara sempurna. Kerana bimbang kalau saat rumah mereka dibom, mereka syahid, mereka tidak mahu aurat mereka terbuka. So daripada situ kan Yus, kita boleh nampak gaya hidup Islam itu diamalkan di setiap peringkat usia penduduk di Gaza dan Palestin. So peristiwa ini demi peristiwa ini, kebergantungan kepada Allah ini, sikap-sikap begini, belum lagi nelayannya Yus, yang mana kita tahu Zionis meletakkan sekatan untuk nelayan turun ke laut dalam, tapi Allah hadirkan rezeki-rezekinya, ikan-ikannya kepada nelayan di Gaza besar-besar. Mana kita dapat? Mana kita nak dapat tuna
Diorang tak dapat pergi ke lautan dalam pun, tapi tuna boleh sampai. So kita nampak, dekat pasar, kita pergi pasar dia, I pergi pasar dia, ada tuna, ikan-ikan lautan dalam tu Allah hadirkan. So daripada situ I nampak macam subhanallah, Gaza ni sesuatu sangat istimewa, sangat yang membuatkan sesiapa yang pergi, saya amat yakin tak ada siapa yang pergi tak ada rasa untuk kembali. Malah mungkin ada yang seperti saya untuk kembali dan settle down, tinggal mendiami di sana. Malah kan Yus, pada saat dan ketika ini pun Yus, saya sendiri merasakan bahawa sangat memberontak jiwa ini untuk pergi ke Gaza. Melihat keadaan pada dunia sekarang, hati ini memang rasa Gaza adalah tempat terbaik untuk aku duduk dan bantu mereka. Jadi Gaza ni dia memberi pelbagai pengajaran saya selaku seorang Muslim, seorang insan dan seorang pengamal media. Pengamal media kenapa Yus? Pengamal media, bila kita dah berada di negara perang ni Yus, ia mengajar saya untuk be truthful, not neutral. Kalau sebelum ni saya dididik dalam dunia kewartawanan, saya seorang pelajar media, semua wartawan kena neutral. Namun Gaza, wilayah perang, mengajar saya no more neutral. You kena be truthful, cari kebenaran, sebab orang yang neutral boleh dikira sebagai bersubahat dengan penzalim ataupun kezaliman yang dilakukan. Maksudnya Yus, di sini 4-5 perkara inilah yang membuatkan kenapa saya tak boleh lupa Gaza, dan kenapa pada perang Taufan Al-Aqsa ini membuatkan jiwa ini sangat memberontak dan membuatkan saya melaksanakan sesuatu pada perang kali ini.